Jika kita berbicara tentang merek kereta atau jenama kereta yang ada di Malaysia, semua orang pasti akan tahu ya, kalau tidak Proton ya Pro 2. Tetapi ternyata lebih dari itu ada banyak sekali kereta-kereta jenama yang ada di Malaysia selain Proton dan Pro 2. Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga share. Nah Rek, seperti yang kita tahu ya, sesuai dengan tajuk, ada ramai sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mereaction video terbaru dari Faktau Channel Rek ya. Contohnya seperti ini. Ya, 10 jenama kereta yang ada di Malaysia yang rakyatnya pun ternyata tidak tahu. Rakyatnya saja tak tahu, apalagi saya sebagai orang Indonesia pasti tidak tahu ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya seperti apa. Tetapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu Rek ya. So, langsung saja kita mulai videonya seperti apa Rek ya. Kurang percaya tak kalau faktor katakan Lamborghini pernah menjadi milik Malaysia? Nak cakap faktor kaki clean lah tu. Lamborghini? Sabar dulu, biar faktor terangkan. Kalau korang nak tahu, syarikat Lamborghini pernah mengalami kejatuhan bermula dari tahun 1973 disebabkan kemelesatan keuangan dunia dan krisis minyak. Pada masa itu, pengasas Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, telah bertindak menjual syarikatnya. Dan sejak daripada itu, syarikat ini banyak kali bertukar tangan. Perkara ini berlanjutan sehinggalah pada tahun 1994 di mana Lamborghini telah dijual kepada syarikat Megatech yang dipegang oleh syarikat Malaysia Mycom Setco dan Indonesia V-Power Corporation. Namun apabila berlakunya reformasi Indonesia pada tahun 1998, syarikat Indonesia telah melepaskan kepentingannya di dalam Lamborghini kepada syarikat Malaysia. Namun syarikat Malaysia akhirnya terpaksa menjual Lamborghini kepada Audi pada tahun 1998 disebabkan krisis keuangan Asia yang melanda pada ketika itu. Menarikkan fakta tadi, memandangkan kita pun baru je menyambut hari kemerdekaan yang ke-65. Apa kata kita hidupkan enjin kereta dan mulakan konvoi merdeka bersama Faktau di dalam. Tengok sebelah. Ini Myvi lah. Myvi guys. Ini kalau Ferrari. Ferrari, Lamborghini, kereta sport lainnya, waduh, lewat semuanya. Tidak ada harga diri ketika The King ini, wah, The King of Highway ya, melewati jalanan ya. Tidak ada harga dirinya ini. Ferrari kena patah. 10 jenama kereta yang korang tak tahu pun dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Subscribe dan guys jangan ya. lupa tekan loceng. 10. Bufori. Bufori ya. Ini pernah aku reaction juga. Kalau tidak salah, Bufori ini adalah kereta yang cukup unik dan handmade guys ya. Jadi buatan tangan. Faktau yakin mesti ramai di antara korang dah tahu tentang jenama Rolls Royce yang sangat terkenal dengan pengeluaran kereta mewah dengan reka bentuk klasikan. Namun macam mana kalau Faktau katakan yang di Malaysia juga terdapat satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls Royce. Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan atau handmade yang diilhamkan oleh Coupe America tahun 1930-an. Syarikat ini dimiliki oleh 3 beradik yang berasal daripada Lebanon dan menetap di Australia, iaitu Anthony, George dan Gary Corey. Kan dari Australia. Kenapa Faktau cakap dari Malaysia pula? Kenapa? Ini kerana pada tahun 1988, kesemua operasi pembuatan dan jualan yang dijalankan di Australia telah dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia atas nama Bufori Motor M9 Berhad yang terletak di Kampung Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu, Bufori membawa maksud Be beautiful, you unique, F fantastic, O original, R romantic, dan I irresistible. Memang Bufori itu memang beautiful ya, karena cantik memang ya, unik. Ini memang unik ya. Fantastic, original dan juga ada kesan romantik memang ya.
ketika aku pertama kali tengok kereta Bufori ya. Sesuai dengan kecantikan dan keunikan kereta ini yang diperbuat daripada carbon fiber dan Kevlar buatan tangan dengan harga bermula serendah 1.4 juta ringgit. Wow. Harga dia je boleh beli Myvi facelift 2022 1.3G Auto lebih kurang 30 biji. Wah. By the way, kalau berbicara tentang kereta Bufori guys ya, kira-kira ada tak kawan-kawan yang masih memiliki kereta Bufori? Nah, mungkin boleh komen ya. Siapa tahu nanti next time kalau ada jodoh ketika saya jalan-jalan ke Malaysia, nah ini Cak ada kereta Bufori. Nah, ini pasti mantul kalau di review ya. Oke, kita lanjut lagi, Rek. 9. Proton. Nah, ini sudah umum ini. Mesti korang semua kenal kan? Iya. Untuk terkenal Proton ini, sehingga kan banyak kereta yang dihasilkannya terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Ya. Siapa sangka jenama Nasional Malaysia ini pada awalnya ditubuhkan sebagai pengeluar produk, Mitsubishi Motors MMC mula mengeluarkan kereta sehingga mengangkat Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan kereta sendiri. Di dalam industri penghasilan automotif, penggunaan reka bentuk kereta jenama lain adalah sesuatu perkara yang biasa dan normal kerana ini boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi pembuatan acuan ataupun mold. Sebagai contoh, Proton Wira yang diperkenalkan pada tahun 1993 ini berkongsi dan diubah suai dari platform CB2A, CB4A, CD9A dengan Mitsubishi Lancer. Kini pasaran Proton telah pun terkenal di lebih daripada 15 buah negara dengan pasaran ekspor terbesarnya di United Kingdom. Ini menarik guys. Ternyata tidak hanya di Malaysia dan juga Indonesia ya, tetapi ada juga diekspor di Thailand, India, Korea, Japanese ya, China, Iran juga ada ya, Amerika, France, Kanadian dan juga British. Mantul. 8. Inocom. Ini aku juga sepertinya pernah aku reaction guys ini, Inocom ini ya. Korang nampak jenama ini, mesti korang terbayangkan lori kan? Ya. Ini kerana jenama ini sangat terkenal dengan penghasilan lori. Tapi jangan terkejut, banyak jenama-jenama kereta di Malaysia yang selama ini kita sangkakan jenama dari luar negara sebenarnya adalah jenama Inocom. Contohnya macam kereta Inocom i10, Inocom Santa FE, Inocom Atos Prima, Inocom Gats dan juga Inocom Matrix. Tapi ramai yang menyangkakan jenama kereta ini adalah daripada Hyundai. Padahal dah terang-terang dekat logo tu letak logo Inocom. Anak syarikat Sam Darby Motors yang berpangkalan di Kulim Kedah ini merupakan sebuah syarikat pemasangan kontrak berlesen untuk kenderaan Hyundai, BMW dan Mazda di Malaysia. Pelancaran produk pertamanya adalah Inocom Permas yang dilancarkan pada tahun 1998 yang mengambil reka bentuk berasaskan Renault Traffic generasi pertama. Manakala produk keduanya pula adalah Inocom Lorimas yang diambil reka bentuknya berasaskan Hyundai Porter. Setakat ini apakah masih ada guys kawan-kawan yang memiliki kereta Inocom? Ya, nah aku ingin tahu ini ada berapa biji ini ya, ada berapa kereta yang sampai saat ini masih digunakan ya. Boleh komen, Inocom ya. Oke, kita lanjut lagi Rek. 7. NASA. Kalau korang nak tahu, syarikat NASA merupakan satu-satunya syarikat kereta di dalam list video kali ini yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan daripada automobil, permotoran, perhotelan sehinggalah kepada pendidikan. NASA merupakan sebuah syarikat konglomerat atau multi-industries yang ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin di bawah nama kumpulan Syarikat NASA. Sama seperti syarikat kereta yang lain, NASA juga banyak menghasilkan kereta yang dijenamakan semula dan diubah suai daripada jenama luar negara. Contohnya seperti Kia Carnival sebagai Nazaria, Kia Carens sebagai Naza Citra dan Kia Picanto sebagai Naza Surya untuk pasaran Malaysia. Malah NASA juga pada tahun 2006 pernah mengeluarkan kereta Naza Sutra
yang berasaskan reka bentuk Hafiz Lobo dan Naza 206 Bestari yang berasaskan Bestari. daripada reka bentuk Peugeot 206. Punyalah besar syarikat Naza ini sehinggakan mereka memegang franchise untuk jenama-jenama yang besar. Dikatakan kini syarikat milik keluarga ini mempunyai aset semasa bernilai 1.3 bilion ringgit. Wow. 6. 6. Pro 2. Pro 2. Pernah tak korang terfikir dari mana sebenarnya nama Proton dan Pro 2 terhasil? Okey. Kalau korang nak tahu, nama Proton diambil sempena nama Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd, manakala Pro 2 pula diambil daripada singkatan Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd. Sesuai dengan namanya, Sdn Bhd, Pro 2 merupakan ya. syarikat pengeluar kereta nasional kedua selepas Proton. Syarikat yang ditubuhkan Ya. pada tahun 1993 yang terletak di Serendah Selangor ini merupakan syarikat yang dimiliki oleh UMW Corporation Sdn Bhd, iaitu antara syarikat perindustrian terbesar di Malaysia. Pro 2 banyak menggunakan reka bentuk daripada Daihatsu dalam penghasilan keretanya. Ini kerana Daihatsu mempunyai pegangan sebanyak 20% dalam Pro 2 ketika pelancarannya. Oh. Sebab itulah kalau korang tengok kereta pertama Pro 2 iaitu kereta kancil diambil reka bentuknya daripada Daihatsu Mira. Oh, okey. Patutlah ya kalau Pro 2 ini ya, jika di Indonesia itu ada kemiripan ya, dari bodinya itu mirip-mirip seperti Daihatsu memang ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. 5. 5. Caterham. Apalagi nih? Merupakan sebuah syarikat pengeluar kereta trek lumba yang ditubuhkan di Caterham, England pada tahun 1973. Namun pada tahun 2011, tim Lotus yang diketuai oleh Tony Fernandez bersama rakan perniagaannya iaitu Datuk Kamarudin Meranun dan SM Nasaruddin, CEO Naza, telah menggemparkan media di Malaysia apabila telah berjaya membeli dan mengambil alih Caterham Group. Lotus kemudian telah dinamakan semula sebagai Caterham F1. Berikutan pembelian tersebut, di mana banyak pertandingan perlumbaan kereta F1 di dunia telah disertai syarikat ini. Namun Mantap. apa yang menyedihkan, pada tahun 2021, Tony Fernandez sekali lagi mengejutkan media Malaysia apabila mengumumkan telah menjual Caterham kepada VT Holdings, iaitu sebuah syarikat automotif yang berpangkalan di Jepun. Waduh. Walaupun syarikat ini kini tidak lagi dimiliki oleh Sayang Malaysia, banget. namun faktor masukan juga kerana impaknya di dalam dunia pemotoran dan automotif Malaysia. Oke. Caterham. 4. 4. Isna Vernier. Apa Korang lagi mesti nih? tahu jenama-jenama besar yang banyak menghasilkan supercar terkenal seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, McLaren, Pagani, Bugatti dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak, suatu ketika dahulu Malaysia juga pernah hampir mengeluarkan supercar sendiri. Terkejut kan? Pada tahun 2005, hasil daripada lakaran seorang anak tempatan bernama Ismail Naziadin, sebuah prototipe supercar pertama Malaysia yang diberi nama Isna Vernier, telah berjaya dihasilkan di bawah Isna Sport Sdn Bhd. Isna Sport juga pada masa itu merancang untuk mempamerkan kereta ini di Geneva Motor Show 2006 dan mahu mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Le Mans. Le Mans. Le Le Mans. Mans. Le Mans. Le Mans. Dan mahu mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Walaupun masih di dalam fasa prototipe, kereta yang hanya akan dibina sebanyak 150 unit ini telah pun mendapat tempahan sebanyak 20 unit. Namun apa yang menyedihkan, Ismail Naziadin yang bertanggungjawab dalam membuat projek ini bagaimanapun telah meninggal dunia sebelum sempat projek itu dijalankan. Perkara ini telah mengakibatkan projek ini juga tertangguh begitu sahaja. Waduh, sayang banget ya, proyeknya tertangguh dikarenakan beliau meninggal dunia. Sebenarnya kalau dari body ya, mantul sekali Rek ya. Akhirnya proyek tersebut terkendala ya. Waduh, mantul sebenarnya ya. Oke, yang ketiga Rek. TD Cars. TD Sama Cars. juga seperti Bufori, TD Cars merupakan sebuah syarikat
yang menghasilkan kereta-kereta klasik yang pernah wujud di Malaysia di bawah nama TD Cars Malaysia Pte Limited. Kebanyakan kereta-kereta yang dihasilkan syarikat unik ini adalah dari jenis Roadster, iaitu tidak berbumbung dan mempunyai 2 tempat duduk. Dan antara kereta yang paling terkenal pernah dihasilkan syarikat ini adalah TD2000. Wah. Sebenarnya reka bentuk TD2000 dilahirkan pada tahun 1986 di Australia, hasil daripada idea Ross Marshall, iaitu seorang usahawan dan peniaga kereta di Sydney. Dipendekkan cerita, projek ini telah gagal disebabkan Marshall menghadapi masalah kewangan menyebabkan projek ini tergendala. Sehinggalah pada tahun 1998, beberapa orang ahli perniagaan dari Malaysia telah bertindak membeli hak intelek untuk TD2000 dan kereta ini mula dibina di sebuah kilang yang terletak di Glen Mary, Selangor. Namun kereta ini tidak mendapat sambutan kerana citarasa rakyat Malaysia yang tidak menggemari bentuk kereta klasik dan rekaan punggungnya yang boleh berlipat dikatakan tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Yelah, kalau balik-balik hujan je, penat juga nak buka tutup bumbung. Pasaran kereta ini lebih tertumpu kepada luar negara seperti di United Kingdom, Jepun, Singapura, Thailand, Taiwan, New Zealand dan Australia. Namun sehingga kini, tiada sebarang berita mengenai syarikat ini dan kereta TD2000 terus menjadi peninggalan sejarah Malaysia. Waduh, sayang sekali guys ya. Tapi kalau dari bentuk seperti ini aku suka karena ini unik ya. Dan kalau atapnya dibuka seperti ini ya, enaknya itu tidak perlu pakai aircon. Tapi yang susah ini ketika hujan. Nah, buka tutup. Nah, ini juga susah juga ya. Patutlah mungkin kurang diminati oleh rakyat Malaysia pada masa itu, jadinya ya akhirnya tidak berlanjut sampai sekarang ya. Tapi kalau dari model, bentuk ya, modelnya ini unik, lain dari yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. 2 Poem. Apalagi Percaya nih? tak kurang kalau fakta katakan sebelum wujudnya syarikat kereta Tesla pada tahun 2003, Malaysia juga telah cuba membangunkan perusahaan kenderaan elektrik. Perusahaan Automobil Elektrik Malaysia Sdn Bhd atau POWEM merupakan sebuah syarikat hasil kerjasama antara Tenaga Nasional dan Fraser Nash Research yang ditubuhkan pada tahun 1996, di mana syarikat ini bertujuan membina kereta elektrik bersaiz kecil. Kereta pertama yang pernah dikeluarkan oleh POWEM adalah Hilux Surya dan juga merupakan kereta elektrik pertama Malaysia pada Disember 1997. Menjelang tahun 2000, dilaporkan POWEM telah menjual lebih 3,000 kenderaan elektrik banyak juga dalam dan luar negara. Malah kereta ini juga telah digunakan sebagai pengangkutan rasmi semasa Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik musim panas tahun 2000. Walaupun penjualan kereta ini agak memberangsangkan atas sebab-sebab yang tidak jelas, POWEM mula jatuh dan dilupakan menjelang pertengahan tahun 2000. 1. EV Innovation. Ini juga merupakan salah satu syarikat Malaysia yang diwujudkan dalam usaha mempelopori dan membangunkan industri penghasilan kereta elektrik setelah projek POWEM. Syarikat ini mula diasaskan pada tahun 2019 dengan projek pertamanya iaitu MyCar. Ini pernah aku reaction guys, dan bentuknya ini mantul ya, MyCar. Tapi nggak tahu lah ini kelanjutannya seperti apa karena masih prototipe ya. Kerjasama Institut Automotif, Robotik dan IoT MARI, di mana MyCar membuat penampilan pertamanya di pameran sains kejuruteraan Kuala Lumpur pada November 2019. Apa yang lebih menarik, projek ini bukanlah dibina semula berdasarkan blueprint kereta elektrik sedia ada, tetapi 100% dibina, direka, diselidik dan dibangunkan oleh jurutera Malaysia sendiri. Bagaimanapun dilaporkan projek ini tergendala sementara disebabkan pandemik yang melanda dunia. Bangga betul rasanya kan? Mungkinkah suatu hari nanti Malaysia juga mampu menghasilkan kereta elektrik sendiri setanding Tesla? Itu sajalah untuk video kali ini. Jadi aku masih ingat betul ini tentang MyCar ini ya. Jadi sudah ada berapa tahun yang lalu lah ini pernah aku reaction guys, MyCar ini ya. Tapi sayangnya ini masih prototype ya, dan masih belum ada kabar atau kepastian ini bila
ya, dikarenakan COVID ini ya akhirnya sedikit terkendala. Tapi kalau dari bentuknya bisa kita lihat sendiri ya, my car juga mempunyai spion yang juga tentunya kamera kecil ya, spion kaca kiri dan kanan, dan interiornya juga seperti ini guys ya. Jadi kalau kita melihat sisi kaca sebelah kanan, nah di sini ada layar monitornya, nah kanan dan juga kiri. Unik ini ya. Tapi aku tak sure juga ini bila ya bisa berjalan lagi ya. Aku tak sure juga. Oke, Rek, sepertinya sudah untuk video saya kali ini ya. Terima kasih sudah tonton video saya dari awal sampai akhir. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata hanya ada 2 jenama guys ya yang masih bertahan, yaitu Proton dan juga Pro 2 guys ya. Oke, harapan aku tadi seperti kereta listrik my car itu seharusnya bisa lebih difokuskan agar bisa diperjualbelikan nantinya, insya Allah. Oke Rek, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini, dan saya minta maaf bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, langsung saja korang boleh follow sosial media saya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.